Bagi dua, anda pilih satu. Andaian ialah pendapat. Andaian ialah teori. Betul. Teori, satu pendapat yang general. Teori. Andaian. Bab satu, point yang ketiga. Ya, yang baru sampai. Bab satu, point ketiga. Terdapat dua andaian mengenai lokasi, location. Gariskan lokasi itu tempat letak. Lokasi dan tempat letak kerajaan Moloyiu ini, iaitu ibu mau anda gariskan dan letak nombor 1 di semenanjung tanah Melayu. Ada teori cakap, ada pendapat cakap, itu negara Moloyiu dulu itu letaknya di sini, semenanjung tanah Melayu. Ada satu lagi andaian yang kedua, kerajaan Moloyiu ini lokasinya ialah di Jambi, Sumatera. Ingat Jambi. Dua andaian. Mana itu kerajaan Moloyiu yang cakap bahasa Melayu itu? Okey, susah payah belajar. Sila jawab soalan objektif. Cuma jawab, salah tak apa. Cikgu okey tidak? Tembak. Jawapan? C. C. Siapa pilih C? 4 markah dalam tangan. 4 markah. Satu betul, 4. Terus, dah pelajar cuba jawab. Yang tak tiba tak apa. Kalau anda faham, oh saya pun tahu. Okey. Salah tak apa. Sama-sama belajar. Sekarang, sambung lagi. Satu lagi catatan. Gariskan. Satu lagi catatan. Siapa yang tulis? Rahib Buddha. Rahib Buddha ialah Sami Buddha. Buddha ialah agama Buddha. Itu kotak-kotak. Sami Buddha. Rahib Buddha. Okay. Nama dia ialah Aising. Gariskan Aising, tak ingat tak apa. Objektif takkan tanya nama. Cuma orang ni sangat terkenal. Dia ialah Rahib Buddha. Apa dia tulis? Apa dia catat? Menggunakan perkataan Moloyiu. Tak ada i ya. Moloyiu. Terhadap dua buah kerajaan yang dilawatinya. Tengok gambar ni. Ada satu lagi catatan. Siapa yang tulis? Rahib Buddha. Dia catat, dia tulis. Dia pernah pergi ke kerajaan Moloyiu. Melayu lah. Moloyiu. Tak ada i. Soalan objektif. Cuba tembak. C atau D? C atau D? C atau D? D. Okey. 4 markah dalam tas. Kalau cikgu belajar, cikgu rasa cikgu tak boleh ingat banyak-banyak. Ada subjek lain lagi. Cikgu hanya mata nampak
rahim budak ikan hiu. Tak ada ni. Itu cara tengok. Rahim budak mesti ikan hiu. Mulut. Ini bukan. Okey, anda ingat cara sendiri. Sekarang sambung garis. Semakin susah. Garis dulu. Dalam bahasa Jawa kuno, di Indonesia ada sebuah pulau, Pulau Jawa. Okay. Dulu itu Jawa ada bahasa dia. Kuno maksudnya lama. Dalam bahasa orang Jawa yang dulu, kuno ialah lama. Dalam bahasa Jawa kuno, perkataan Melayu, tak ada i, Melayu bermaksud, bulatkan, berlari betul, mengembara juga betul. Dalam bahasa Jawa kuno ada satu perkataan iaitu Melayu. Dalam bahasa Jawa kuno, Melayu bermaksud berlari atau mengembara. Mengembara ialah bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Kita ambil map, ikut pergi dari satu tempat ke satu tempat, dari satu negara ke negara lain. Cikgu mengembara. Cikgu bergerak. Itu maksud Melayu dalam bahasa Jawa kuno. Okay. Jawab soalan objek. B. Jawapan? Cikgu dengar? B. Ya. Betul. Kalau anda dapat set soalan berlari, semua pelajar betul. Kalau dapat set soalan mengembara, mula pelajar lupa. Ini betul, berlari juga betul. Semakin susah, cuba faham. Ikut cakap sekali lagi. Dalam bahasa Jawa kuno, perkataan Melayu bermaksud berlari atau mengembara. Cikgu tanya, siapa yang berlari? Siapa yang mengembara? Siapa? Melayu ini. Bariskan dalam nota anda, cari orang-orang Indo-Melayu Austronesia. Austronesia, jangan takut. Itu kaum bangsa Austronesia yang bergerak, nampak? Yang bergerak, yang mengembara, yang berlari dari Yunan. Melayu ialah orang Austronesia yang berlari, yang bergerak, yang mengembara dari Yunan. Sekarang gariskan dulu. Ada pendapat mengatakan bahawa bahasa Melayu berasal datang dari Asia Tengah. Okay. Di tepi Asia Tengah itu, cikgu mau anda tulis Yunan. Okay. Kalau anda nampak 2N pun boleh. Asia Tengah itu ialah Yunan yang ada garis tadi. Poin seterusnya, cari perkataan teori
Gariskan teori. Apa itu teori? Sudah belajar tadi. Andaian, pendapat. Teori mengatakan bahawa penutur bahasa Melayu berasal daripada golongan Austronesia, gariskan, dari Yunan di China, gariskan. Sekarang tengok PowerPoint. Ada teori cakap penutur dalam nota penutur. Apa maksud penutur? Penutur ialah orang yang bertutur, orang yang bercakap, ialah penutur. Ada teori cakap penutur bahasa Melayu berasal, datang daripada golongan Austronesia, Yunan, China. Tengok peta ini. Kita orang Asia. China juga Asia. Asia Tengah. Asia Tengah. Ada sebuah negara bernama Yunan. Okey. Di Yunan ini ada bangsa Austronesia. Dan mereka ini bercakap bahasa Melayu. Jadi ada teori cakap bahasa Melayu datang dari Asia Tengah, iaitu Yunan, China. Boleh faham? Boleh ikut? Okay. Anda buat nota sendiri. Sekarang cuba faham. Orang Austronesia ini, orang Yunan ini yang bercakap bahasa Melayu ini berpindah dalam beberapa gelombang pergerakan manusia ke Asia Tenggara. Okey. Apa maksud? Okey. Tengok PowerPoint, cuba faham. Ini Asia. Tengah-tengah Asia ni, Asia Tengah ni ada negara Yunan. Di sini ada orang Austronesia yang bercakap bahasa Melayu. Dulu-dulu orang Austronesia ni berpindah, berlari, mengembara, bergerak keluar dari Yunan dalam gelombang. Apa maksud gelombang? Kumpulan, beramai-ramai, bukan satu orang, ramai, banyak, lari keluar dari Yunan, bergerak dari Yunan pergi ke Asia Tenggara, dan mereka ni cakap bahasa Melayu. Mereka ke Asia Tenggara. Asia Tenggara. Apa sebab mereka lari dari Yunan? Tak tahu. Ada orang cakap mungkin masa tu mereka tak ada makanan sebab banjir, tak ada hujan. Keluar beramai-ramai. Okay. Pergi ke Asia Tenggara. Garis
golongan Melayu Proto, bulatkan, gariskan. Golongan pertama, bulatkan pertama, berpindah ke Asia Tenggara zaman Batu Baru. Bulatkan zaman Batu Baru. Ibu ulang. Orang Australasia yang lari dari Yunan beramai-ramai ini, kumpulan pertama, ingat, Proto ialah pertama. Proto ialah pertama. Objektif, Proto, kumpulan pertama yang berpindah ke Asia Tenggara zaman Batu Baru. Orang Australasia dari Yunan ini yang berpindah ke Asia Tenggara beramai-ramai dipanggil Melayu Proto kerana pertama. Masa itu dulu masih zaman Batu Baru. Mereka masih lagi, orang Australasia ni yang cakap dia ni masih guna batu. Masa itu mereka tinggalkan Yunan, pergi Asia Tenggara. Sambung. Keturunan Melayu Proto. Keturunan. Cikgu cakap, saya turun tangga, turun. Keturunan. Maksudnya Melayu Proto ni dia punya anak, punya anak, punya anak, punya cucu, punya cicit. Dia punya keturunan. Ialah siapa? Siapa keturunan Melayu Proto yang datang dari Yunan Cina? Gariskan, orang asli. Ini orang asli di Semenanjung. Contoh, Cameron Highland, ada orang asli. Dulu kita cakap Sakai, sekarang tak boleh cakap Sakai, kita cakap orang asli. Mereka ni cucu cicit mereka keturunan Melayu Proto. Maksudnya orang asli ni dia punya satu nenek moyang ialah Melayu Proto yang tinggalkan Yunan itu. Dia punya nenek moyang ialah Melayu Proto. Mereka ni keturunan Melayu. Objektif ini betul. Siapa lagi keturunan Melayu Proto? Orang Dayak Sarawak. Tak ingat Sarawak tak apa? Dayak. Siapa lagi? Orang Batak Sumatera. Tak ingat Sumatera? Batak. Berikut ialah keturunan Melayu Proto, kecuali A, B, C, D. Ada satu syarat. Contoh objektif. Okay. 1, 2, 3 sangat sesuai objektif. Okey. Sekarang gariskan golongan Melayu Deutero. Okey, bulatkan. Gariskan Melayu Deutero. Gariskan gelombang kedua, kumpulan kedua, bulatkan kedua. Diu ialah dua. Diu ialah dua. Deutero. Melayu Deutero ialah gelombang kedua, kumpulan kedua yang berpindah ke Asia Tenggara zaman logam. Zaman logam. Bulatkan zaman logam. Okey. Ini. Sekali. sekali lagi, tak tahu kenapa orang Australasia, 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 orang Australasia
yang bercakap bahasa Melayu dari Yunani sekali lagi keluar beramai-ramai. Kumpulan kedua objektif ialah Melayu Deutero. Dua. Masa itu zaman logam, mereka lebih maju. Sudah ada guna besi, sudah ada periuk daripada logam. Mereka lebih maju. Ya, sambung. Gariskan. Mereka. Siapa mereka? Melayu Deutero. Gariskan. Mereka Melayu Deutero menduduki kawasan-kawasan pantai dan tanah-tanah lembah di Asia Tenggara. Okay. Melayu Proto ni, mereka lebih suka tinggal di hutan. Okay. Melayu Deutero ni, mereka lebih suka tinggal di kawasan pantai. Oleh sebab itu, dulu-dulu banyak orang Melayu jadi nelayan. Mereka Melayu Deutero. Melayu Deutero ni suka tinggal di tanah-tanah lembah. Oleh sebab itu, dulu-dulu orang Melayu di Asia Tenggara ni banyak yang bersawah padi. Mereka Melayu Deutero. Soalan susah. Ini. Cuba jawab. Ibu dapat dengar. Betul saja. Ya. Ini salah. Kerana ini Melayu Deutero. Melayu Proto pertama betul. Proto zaman batu baru betul. Dia punya anak cucu cicit ini betul. Salah untuk ini ialah ini Melayu Deutero. Sambung. Gariskan saja supaya anda tahu. Terdapat ahli sejarah berpendapat bahasa Melayu bukan berasal dari Asia Tengah. Bukan. Ada satu lagi kumpulan cakap mana boleh bahasa Melayu datang dari Asia Tengah. Mana boleh bahasa Melayu datang dari Yunan Cina. Bukan, mereka cakap bukan. Mereka cakap bahasa Melayu datang dari mana? Muka surat 3. Ya? Mereka mendakwa. Jangan takut, mendakwa maksud mereka cakap. Mereka cakap bahasa Melayu berasal datang dari Kepulauan Melayu. Mereka cakap bahasa Melayu datang dari pulau-pulau Melayu yang ada di Asia Tenggara. Bahasa Melayu datang dari pulau-pulau Melayu itu sendiri, bukan datang dari itu Asia Tengah, Yunan, Cina. Okey. Kenapa mereka cakap begitu? Poin ketiga.
bukti. Tadi kan? Bukti, bentuk dan sifat bahasa Melayu. Boleh bulatkan? Bukti, bentuk, sifat bahasa Melayu diperoleh 4 buah batu bersurat dijumpai di mana? Kedudukan bukit, Talang Tua, Kota Kapur, Karang Rahi. 4. Kan? Batu bersurat di atas menunjukkan bahasa Melayu sudah lama wujud, sudah lama ada di Kepulauan Melayu. Right? Tengok PowerPoint cikgu. Ya. Ada satu kumpulan cakap bahasa Melayu bukan datang dari Asia Tengah dan China. Bahasa Melayu datang dari pulau-pulau Melayu. Sebab apa? Mereka ada jumpa 4 batu bersurat. 4 batu bersurat ini ada tulis, ada cakap bentuk dan sifat bahasa Melayu. Contoh, bukan contoh, ini bentuk yang batu bersurat yang mereka jumpa di kedudukan bukit Pulau Melayu. Hanya ingat ini, yang Palembang semua tak payah ingat, Tahu semua tak payah ingat. Okay. Ini batu yang ada tulisan batu bersurat. Dalam batu tu ada cakap bentuk dan sifat bahasa Melayu. Ini menunjukkan bahasa Melayu ada di Pulau Melayu. Dah lama di sini. Okey, mereka juga jumpa satu lagi batu bersurat Talang Tua. Okay. Di situ ada tulisan cakap bentuk dan sifat bahasa Melayu. Ada lagi batu bersurat Kota Kapur. Ada cakap bentuk dan sifat bahasa Melayu. Satu lagi batu bersurat Karang Rahi. Ada tulis cakap bentuk dan sifat bahasa Melayu. Semua ini menunjukkan bahasa Melayu ada sudah lama ada di pulau-pulau Melayu, bukan dari Asia. Mungkin ada pelajar kata, cikgu, kenapa ini macam sejarah bahasa Melayu? Cikgu, saya mau ingat ni nama. Okey, ada 4, betul tak? Kalau ada 4, boleh tanya objektif kah? Boleh. Tidak popular, tapi ada set soalan yang tanya ni. Tengok kelas ni dapat set yang mana satu. Mungkin pelajar kata susah lah, tapi cikgu perhatikan, pelajar baca soalan itu. Contoh berikut ialah batu bersurat yang menunjukkan bahasa Melayu sudah lama wujud di Kepulauan Melayu, kecuali ada satu yang salah. Contoh jawapan Batu Cave. Cikgu tengok pelajar sambil jawab sambil ketawa. Batu Cave. Okay. Ada hal lah. Apa penting? Singkat PowerPoint cikgu dalam Google kan. Ya. Dan sambung. Jadi jawapan itu senang. Tapi kalau pelajar dapat ini, pelajar tak boleh jawab. Apa? Majority tak boleh jawab. Tanya ini, pelajar boleh jawab. Tapi bagi ini, tanya ini, pelajar tak boleh. Majority ini tak. Tengok nota. Tengok jawapan. Agak-agak mana?
dengar pelajar cakap bentuk dan sifat. Ya, 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 ini juga boleh ditanya untuk kategori susah. 1.1 sudah habis. Senang cakap, 1.1 cakap bahasa Melayu datang dari mana? Ada yang cakap berasal dari kerajaan Melayu. Ada yang cakap berasal dari kerajaan Melayu yang lahir muda itu. Ada yang cakap datang dari Asia Tengah, Yunan, Cina. Ada ini, ada ini. Ada yang cakap bahasa Melayu datang dari Pulau Melayu itu. Ada yang 1.2 senang. Gariskan 1.2 pengertian Melayu. Apa maksud erti? Cikgu bagi banyak, anda pilih satu yang anda tahu. Pengertian maksud apa erti Melayu? Apa maksud? Apa makna? Apa definisi? Apa ialah Melayu? Ialah 1.2. Pilih satu. Ya. Terus poin yang kedua. Gariskan UNESCO. Gariskan UNESCO. UNESCO. Okay. UNESCO menggunakan Melayu untuk apa ya? UNESCO. Okay. Tak payah ingat nama penuh. UNESCO cakap Melayu. Apa maksud Melayu? Melayu ialah itu suku bangsa, itu kaum, suku bangsa, okay, yang ada di Semenanjung pasti betul. Okay, Melayu ialah suku bangsa yang ada di Semenanjung, tanah Melayu betul. Yang ada di Thailand juga betul. Antara Kelantan dengan Thailand memang ada orang Melayu yang cakap bahasa Melayu itu. Di Indonesia pasti betul. UNESCO juga cakap Melayu bermaksud suku bangsa yang ada di Filipina dan juga Madagaskar. Okey. Sesuai untuk objektif, satu salah. Contoh New Zealand. Okey. Lebih penting 1, 2, 3, 4, 5. Poin yang kelima. Di Malaysia, sebut Malaysia popular sikit soalan dia. Di Malaysia, gariskan, pengertian Melayu berkaitan agama Islam. Malaysia lain sikit, maksud Melayu tu lain sikit. Gariskan, ini popular untuk objektif. Dalam perlembagaan Malaysia, dalam undang-undang negara kita, Melayu ditakrifkan. Jangan takut. Ditakrifkan maksud diertikan, dimaksudkan, didefinisikan. Sama saja. 1.2 ialah erti, takrif, maksud sama. Di Malaysia, apa maksud Melayu? Okay. Sebagai orang Melayu ialah orang yang atau nombor satu pun boleh bertutur, bercakap dalam bahasa Melayu. Itu maksud Melayu. Menganut agama Islam 2 atau B, betul. Mengamalkan cara hidup budaya Melayu, pakai baju kurung, pakai songkok. 3 ini betul. 3 ini ialah maksud Melayu ikut undang-undang negara kita. Contoh soalan objektif ini. Sila jawab.
orang itu boleh lahir dalam keluarga Melayu, itu tidak garanti dia Melayu di negara kita. Contoh, dia boleh lahir dalam keluarga Melayu, tapi kalau dia bukan agama Islam, otomatik ikut perlembagaan Malaysia, dia bukan Melayu. Di negara kita, Melayu, orang Melayu mesti agama Islam, kerana itu maksud Melayu di negara kita. Tiga, dia boleh kalau jawapan lahir dalam keluarga Melayu, salah. Kalau jawapan ibu bapa orang Melayu, salah. Kalau jawapan itu ada darah Melayu, salah. Tiga, untuk jadikan dia Melayu di Malaysia sahaja. Okey, yang terakhir untuk hari ini 1.3, bahasa Austronesia. Ini yang orang Yunan itu, Okey. Rumpun bahasa Austronesia. Ya, rumpun maksudnya kumpulan. Macam Mandarin, maksud ada Hokkien lah, ada kumpulan-kumpulan lah. Sama saja. Okay. Rumpun ialah kumpulan. Bahasa Austronesia ni ada 4. 4. Kalau 4 tu objektif sesuai. Gariskan Nusantara, Polinesia, Melanesia, Micronesia. Semua betul. Makro salah. Soalan objektif, suka-suka dia letak X di sini. X apa? Suka-suka dia letak X di sini. X apa? Suka-suka dia letak X di sini. X apa? Jawapan B. Austro